وبركاته. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح أزواجه وذريته وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا ومعلمنا، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سأل اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha Datuk Pengurusi dan Bersama Kuasa, imam yang bertugas, pegawai barisan pegawai masjid, tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu muslimin dan muslimat, tetamu Allah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan keizinan untuk kita hidup di atas muka bumi ini, dan juga menggunakan segala kurniaannya dengan percuma. Tugas kita sebagai hamba perlulah bersyukur dengan kurniaan itu, dan seterusnya menggunakannya mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya gunakan untuk mencari keredaan Allah semata-mata. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita masih menyambung lagi perbincangan kita dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubatil Kabair. Cerita tentang balasan-balasan kepada pelaku-pelaku dosa besar. Dan kita sudah membincangkan bab yang keempat, siksaan orang yang berzina. Sebagai ulangan, apa makna zina? Perhubungan seorang lelaki dan perempuan yang tanpa ikatan pernikahan. hubungan di antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Kalau nak secara detail lagi ialah masuknya hasyafah ke dalam faras lelaki perempuan tanpa ikatan perkahwinan. Baik. Dalam Al-Quran kita dah sebutkan dahulu tentang surah An-Nur menceritakan tentang balasan orang yang melakukan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la tahkhuzhum bima ra'fatun fi dinillah wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Maknanya perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka hendaklah kamu pukul kedua daripada mereka itu dengan 100 kali rotan, dan janganlah kamu ambil rasa belas kasihan ke atas mereka dalam kamu melaksanakan tuntutan agama, dan hendaklah disaksikan hukuman siksaan tersebut di sekumpulan orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Zina hukuman dalam kategori hukuman hudud yang telah ditetapkan hukuman oleh Allah. Hukumannya ialah 100 kali rotan bagi mereka yang bujang. Kalaulah yang dah berkahwin, hukumannya mati, iaitu rejam sampai mati. Dan hukuman itu tidak boleh di dalam bilik. Maknanya warden sendiri tengok ke 2-3 orang, tidak. Dimati washhad fal yahuma
wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, maka disaksikan hukuman tersebut di kalangan sekelompok orang beriman. Kalau kita tengok dalam YouTube, kerajaan Aceh, kerajaan Aceh melaksanakan tuntutan ini. Mereka yang berzina di hadapan halayak orang ramai akan dihukum, disaksikan orang beriman. Kita tak pernah nampak benda ni kan, tak pernah nampak sebab Malaysia belum laksanakan lagi. Doa lah, mudah-mudahan sampai masanya nanti akan terlaksanalah hukum-hukuman seperti ini. Dan hukumannya adalah wajib. Melaksanakan hukuman ini wajib kepada pemerintah, sebab pemerintah saja yang berkuasa untuk melaksanakan. Kalau kita baca dalam kitab Fiqhul Jinayah, kitab ini kalau tuan-tuan cari ada dalam kedai buku pun ada, Fiqhul Jinayah yang ditulis oleh bekas Mufti Sabah. Ada sebut kan, itu yang Melayu lah, yang Arabnya banyak lagi. Yang Melayu yang terjemahan yang kita mudah faham bahasanya ada Fiqhul Jinayah, disebutkan bekas Mufti Sabah dah meninggal. Jadi tuan-tuan, ini adalah hukuman yang wajib, yang sepatutnya dilaksanakan. Tujuan, adakah dia memalukan? Tidak. Ada kalau ada ahli hak asasi manusia kata, oh ini memalukan, menjatuhkan maruah manusia, memalukan orang di halayak ramai. Sedarkah diri kita bahawa orang yang melakukan zina itu sebenarnya telah menjatuhkan maruah diri sendiri. Allah telah muliakan manusia, muliakan ciptaan manusia, memuliakan kedudukan manusia. Allah memuliakan kedudukan manusia. Kejadian manusia itu adalah paling mulia. Manusia pula makhluk yang paling mulia di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita beriman dengan syarat mengikut perintah Allah. Tapi bila melanggar, maka ini seteruk-teruk manusia, seteruk-teruk makhluk. Kan? Allah Ta'ala menyaksikan orang berzina itu dengan pukulan sedemikian, dengan hukumannya itu supaya orang merasa takut pada menanggung malu dan menakutkan orang yang hadir daripada berbuat demikian. Ini sebut benda masa malu, rasa malu dengan Allah. Kalau kita benda itu perbuatan itu seolah menjatuhkan maruah manusia, kerana Allah dah berikan satu kemuliaan dengan menjeletakkan satu hukum pernikahan supaya mereka melepaskan tuntutan nafsu dengan cara yang betul. Mudah saja pun, bukan susah sangat, iaitu nikah. Dengan alfaz aku terima nikahnya, maka selamat dah. Tapi kerana manusia ini tak mahu mengikut apa yang ditetapkan, cari jalan lain. Itu yang menyebabkan Allah berikan satu gambaran seksaan yang amat pedih di dunia. Dengan 100 kali rotan sakit lah tu. Tapi bukan cara macam kita rotan kat penjara tu. Dia punya kaedah-kaedah hukuman. Dengan tangan dia, dengan rotannya, dengan siapakah yang merotan, semua telah ditetapkan oleh syariat. Jadi memalukan itu bukan satu hukuman, sebab apa? Bukan sebagai satu kita sebutkan tadi, untuk melahirkan rasa malu. Orang yang buat itu malu bukan pada manusia, malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Allah bagi nikmat yang sangat cantik, tetapi digunakan dengan cara yang tak betul. Yang keduanya untuk menakutkan orang yang hadir supaya mereka takut nak melakukan perkara yang sama. Hari ni kita tengok hukuman jatuh kantung ke, hukuman rotan ke, kita tak nampak akhirnya benda tu. Contohlah, seseorang itu dijatuhkan kesalahan kerana berkhaluat ke, berzina dan sebagainya, dengan penjara sekian-sekian dan rotan 4 kali rotan, 5 kali rotan, sampailah seterusnya. Rotan itu hanya disebut tetapi tidak mendatangkan kegerunan sebab orang tak nampak. Siapa yang rotan? Kalau kita, tuan-tuan mungkin dah perasan dah ni, ketika saya melawat penjara Pudu pada 1996 ketika penjara Pudu tutup dulu kan, 1996 sebenarnya, 95 saya ingat. Masa itu saya belajar di Universiti Melaya. Pudu Jail ditutup dan diberi peluang untuk melawat ke dalamnya selama 6 bulan, dan saya ambil peluang dengan sahabat saya Profesor Madya Dr. Mizan Aslam. Sekarang ni lah, dulu dia belum lagi doktor. Jom kita pergi tengok lah, bila lagi nak pergi masuk penjara. Nak masuk saja memang takkan dah. Masuk tuan-tuan, tengoklah daripada pintu pagar pertama pusing sampai tempat botak cin kena pasung sebab dia memerontak. Di situlah diletakkan, sampailah pusing tempat dia punya tandas terbuka, ada 20 tandas terbuka tanpa ada dinding. Lepas tu tempat dia tengok wayang, panduan tengok wayang, tempat dia masak, kawahnya punya besar. Sian tuan-tuan, masak
nasi yang begitu besar kawah dengan dia punya video masakan tu, Allah, kubis masak air, kubis dengan ikan goreng. Itulah masakan mereka ketika itu, wallahu alam lah. Setelah ni masuk dah sampai ke tempat banduan akhir, tempat gantung, tempat rotan. Tengok tuan-tuan, tengoklah videonya. Yang tengok siapa dia? Warden seorang, pegawai medik seorang, tukang pukul seorang, dengan seorang yang pegang yang ketiga di rotan tu. Itu je lah. Tak sampai 5 orang pun tengok. Habis siapa yang takut? Mereka je lah 5 orang. Yang lain tak ada apa dah kan. Tengok saja. Sedangkan Islam ajak di rotan, di hayat ramai, tapi bukan dengan cara rotan yang seperti penjara sekarang. Dia ada kaedah ada. Yang tidak tujuannya untuk merasakan datang rasa malu dan juga kepada Allah dan datang kegerunan di kalangan orang ramai. Supaya jangan buat benda tu. Jangan buat benda yang dilarang. Satu video, guru-guru agama dulu dibekalkan satu video hukuman pancung di Arab Saudi. Hukuman itu dilakukan kepada orang yang kesalahannya membunuh, mana pancung di halayak ramai. Jangan lagi tahun bila, tahun 2000 maksudnya. Tapi rakaman bukan secara dekat, dia daripada satu bangunan. Tengok bagaimana hukum di halayak orang semua tengok. Semua tengok, lepas Jumaat semua tengok. Sebab itulah jenayah di Arab Saudi 10 tahun sama dengan 1 jam jenayah di New York. 10 tahun jenayah di Arab Saudi baru sama dengan jenayah di New York 1 jam. 24 jam, tak maaf. 24 jam. 10 tahun Arab Saudi, 24 jam di New York. Kenapa? Orang tak berani. Kita pun tahu. Di Mekah kita taklah barang macam mana pun orang tak berani nak ambil sebab kegerunan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab bab zina, kita je lah dengar. Yang kat luar sana anak-anak remaja rasa terun tak dengan apa yang kita sebutkan ini? Tak ada. Malah kadang-kadang mereka berbangga dengan zina ini. Minta maaf tu. Berbangga, rasa tak ada apa. Rasa alah biasalah orang. Seorang daripada anak saudara saya, dia belajar di sebuah kolej kejururawatan. Dia belajar di sebuah kejururawatan. Ya. Dan di kalangan mereka jururawat terlibat juga dengan perkara ini. Dia kata kamu ni tak nak terlibat tak boleh, ini benda sah. Apalah kamu ni zaman sekarang, orang tak heran dah katanya. Terkejut dia. Dia balik cerita dengan isteri saya. Risau dia kata. Dia risau sebab di kalangan pelajar-pelajar ini yang tahu dah perbuatan sebagainya, tapi tak heran pun. Alah biasalah orang zaman sekarang. Zaman sekarang tak ada apa dah. Itulah heran kita hari ini kan. Dia tak rasa takut dengan benda ini, tak rasa itu berdosa. Malah rasa biasa. Rasa zaman sekarang ni zaman biasalah, tak ada apa pun. Satu kisah seorang sahabat guru besar, dah pencen dah kawan ni. Bukan ustaz. Maaf, pengetua. Dia pergi satu sekolah, bila diceritakan bahawa oleh seorang guru perempuan, dia kata sekolah ini dah tak ada dah. Nak cari pelajar perempuan yang bersih, yang suci, susah dah itu. Kenapa? Kami buat cek. Semua dah tak ada apa dah katanya. Allah sedih tuan-tuan pelajar-pelajar remaja sekarang ni. Sebab tu kita kena berhati. Sebab bila Islam dilaksanakan, insya-Allah akan membendung perkara ni. Sabda Nabi SAW daripada riwayat Abu Talib bin Abi Mu'riwat daripada Ali bin Abi Talib, fi zina sittu khisal, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah, amma allati fid dunya wa yuzhibu baha al wajhi wa yurisul faqra wa yunqisul usra, wa amma allati fil akhirah fa yurisul sakhta su al hisab wa khulud fid nar. Apa kata Rasulullah? Pada perbuatan zina itu terdapat 6 perkara kebinasaan, kecelakaan dia. 3 perkara kat dunia dan 3 perkara dalam akhirat. Adapun yang di dunia menghilangkan seri mukanya. Orang berzina hilang seri muka. Bukan muka kuih seri muka tu. Mukanya tak ada seri, tak ada iman. Melainkan dia bertaubat kembali. Muka tu tak ada kasih. Tengok macam walaupun cantik, tapi kalau macam tidak ada satu benda yang menarik. Ada setengah orang yang tak ada pun make up sebagainya, tapi kita tengok muka dia rasa seronok tengok. Membawa kepada kepapaan. Allah datangkan kefakiran kepada mereka dia. Fakir hidup dia. Walaupun kaya, pakai macam mana? Wallahu a'lam.
Ada dapat duit banyak tapi dia masih rasa susah je. Semalam sahabat saya, susah dengan bahagia tu mana? Senang dengan kaya tu sama ke? Tu dia. Lain. Ada orang kaya tapi belum tentu senang. Ada orang tak ada harta tapi dia senang. Jadi masukkan kesenangan itu adalah orang yang dapat beribadah kepada Allah. Ni. Salah satu kefakiran ini ialah orang yang susah. Susah dengan satu kehidupannya tak ada yang menyenangkan. Antumul fuqara'u lillah. Kita ni mengharapkan kepada Allah, fakir di sisi Allah, tak ada apa-apa. Manusia ni lahir dalam keadaan yang tidak ada apa-apa, semuanya bergantung kepada Allah. Itu Allah susahkan kehidupan dia, macam-macam kesusahan. Tapi kita bila kita ni menjaga agama Allah, Allah akan permudahkan kehidupan kita. Sebab kita ni bergantung kepada Allah. Jadi orang yang berzina ini akan dapat kesusahan macam-macam. Apa dia? Wallahu alam lah, bergantung kepada diri masing-masing lah macam mana Allah berikan ujian itu kepada mereka. Tapi orang yang jaga agama Allah, tuan-tuan, Allah akan mudahkan hidupan. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga hukum Allah, Allah akan jaga hidup kita. Yang seterusnya, yang kedua, yang ketiga, mengurangkan keberkatan umurnya. Kurang berkat, umurnya tidak mendatangkan kebaikan apa-apa pada dirinya. Hidup panjang umur. Hidup panjang lah. Panjang umur, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi dalam kehidupan itu tidak memberikan apa-apa faedah pun dalam kehidupan di akhirat nanti. Hidupnya tak memberikan balasan baik di akhirat. Profesor Hamka ada sebutkan, panjang umur ialah orang yang disebut-sebut kebaikannya selepas kematiannya. Itu makna panjang umur. Kita minta panjang umur, nak hidup 100 tahun, 100 tahun. Ya. Nabi Musa AS, bila sampai masanya dia nak dicabut nyawa, Israel pun datang jumpa dia, maka bertanyalah kepada Musa, wahai Nabi Musa, dah bersedia ke belum? Sedia apa? Sampai masa dah kami nak cabut nyawa. Nabi Musa pun macam tak terima, pukullah malaikat maut tadi, tercabutlah matanya keluar. Malaikat maut malaikat maut jumpa dengan Allah, ya Allah, Nabi Musa pukul aku, tengok mata pun keluar. Maka Allah mari sini, dia masukkan balik mata dan bercakaplah kepada malaikat maut, wahai malaikat, pergi jumpa Nabi Musa itu, dia nak apa sebenarnya? Jumpalah, wahai Nabi Musa, kamu nak apa? Aku nak tanya, nak panjang umur. Allah perkenankan panjang umur. Sampai masanya Nabi Musa, sampai masa tempoh yang ditetapkan, malaikat maut datang sekali lagi. Dia kata, datang nak apa? Nak cabut nyawa. Nak cabut nyawa. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai malaikat maut, adakah kalau aku ni minta panjang umur, aku akan mati juga? Ya, kamu akan mati juga. Mati jugalah akhirnya, kan? Maknanya sampai masanya kita pun sampai masa. Tak ada panjang umur ni, bukan makna panjang tu. Tak panjang macam mana pun tetap sampai masanya akan berakhir dia. Yang disebutkan panjang umur ialah ada keberkatan dalam hidupnya. Seperti mana Profesor Hamka sebutkan tadi, disebutkan kebaikan. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i umurnya 50 tahun lebih ya. Imam Ghazali 52 tahun. Imam Syafi'i 54 tahun. Tapi namanya disebut sampai ke hari ini. Itu namanya keberkatan kehidupannya. Disebutkan kebaikan sepanjang masa. Tapi kalau orang yang melakukan dosa besar, meninggal dunia satu kubur itu, kenallah, oh ni dulu masih hidup sekian-sekian. Agak-agaknya kalau hidupnya sepenuh hidupnya melakukan kemaksiatan, apa yang akan dikenang oleh orang yang hidup? Ni kita bimbang. Jadi orang yang berzina sekiranya tidak bertaubat, tidak ada keberkatan dalam umurnya, maknanya orang tak sebut pun kebaikan dalam hidupnya. Lagilah dalam kehidupannya sepanjang masa dia akan melakukan dosa dalam keadaan berdosa. Biasa agak-agak tuan-tuan, orang berzina dia mandi wajib tak? Orang berzina yang dia mandi wajib tak? Kalau dia tak mandi wajib tuan-tuan, sepanjang masa lah dia dalam keadaan berhadas. Maknanya apa yang dia buat semua tak boleh. Baca Quran tak boleh, masuk masjid tak boleh. Ini kenapa kesan dia? Simple dia. Dia kata al-taraf sikit je tak, besar. Itu. Mana kehidupannya apa? Dia ibadah pun tak
Kalau dia tak bertaubat lah, kalau dia bertaubat, mudah-mudahan mereka bertaubat diterima balik oleh Allah, tak apa. Saya sebutkan ialah biasa, orang yang mengatakan zina itu biasa, zina itu tak ada apa-apa, alah biasa orang zaman sekarang. Agak-agak diperhatiin tak tentang keadaan bersuci? Tak suci tuan-tuan. Tak ada lah. Malaikat dia sedar diri bertaubat, dia tinggal, insya-Allah dia akan betulkan balik. Tapi kalau dia tak hairan, dia tak. Kemudian dia akan pergilah buat ibadah yang lain. Contohnya semayang ke, pergi baca Quran ke, tetapi tidak diterima oleh Allah sebab dalam keadaan berhadas besar. Bukan hadas kecil ni, hadas besar. Ini hidup dia macam mana? Ini yang kita nak sebutkan tuan-tuan, kena jaga perhatian sungguh-sungguh. Yang ketiga, pertama di dunia ini hilang seri muka, hidup dalam keadaan kepapaan dan mengurangkan berkat hidupnya. Di akhir apa dia? Allah akan murkainya. Allah akan murkai. Siapa lagi kita nak minta tolong di akhirat melainkan Allah? Anak isteri kita tak bantu kita, jiran kita tak bantu kita, siapa pun tak bantu kita ke akhirat. Semuanya di dalam perhatian Allah semata-mata. Bila Allah murka, nak balik semula ke dunia, tak dapat dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Masa itulah mereka semua mengadu, ya Allah, ya Tuhan kami nampak dah dan kami melihatlah syurga dan neraka, nampak dah, dengarlah sesaan neraka, nampak dah api neraka macam mana, maka pulangkanlah balik kami ke dunia sebab kami nak beramal soleh. Masa tu kita manusia ini merayu kepada Allah untuk balik ke dunia, tapi tiada harapan dah. Ketika Allah tak pandang kita di akhirat, siapa lagi nak dipandang kita? Ke mana kita nak pergi? Kalau Allah tak pandang kita ke akhirat tuan-tuan, Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik. Kita mohon pada Allah supaya Allah tetapkan iman kita sampai akhir hayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dihalusi hisapnya. Detail Allahu Rabbi. Detail hisap. Apabila seorang itu melakukan perkara mungkar, dia bukan hanya mungkar itu saja yang dia akan dikira, tetapi dia ketika melakukan kemungkaran, akan disebutkan nanti, ketika melakukan kemungkaran, dia menggunakan apa? Nikmat apa yang digunakan? Contoh, ketika dia melakukan perbuatan maksiat ini, melakukan zina, dia duduk di mana? Kat dunia. Menggunakan apa? Udara Allah. Menggunakan apa? Matahari Allah. Wallahu Rabbi. Berkait yang sangat besar dia punya kaitan dia. Jadi Allah akan tanya satu-satu. Tuan-tuan, bila Allah hisap, sedetail-detail hisap yang tak mampu kita nak menanggung. Waktu kita mohon pada Allah, ya Allah, mudahkan, ringankan hisap kami ya Allah. Jangan detail sangat. Jangan detail lah. Detail tak mampu kita nak jawab. Kalau interview pun kalau detail sangat pun tak mampu kita jawab. Itu setengah jam je. Setengah jam je. Ini Allahu Rabbi tuan-tuan. Allah. Dahlah Allah Maha mengetahui. Tanya pula. Kalau kita interview di mana-mana jabatan ke, yang penginterview tak tahu kita siapa. Tak tahu siapa kita. Dia hanya tahu bergantung kepada fail yang ada. Okey, belajar mana, apa ni dan sebagainya. Dia tak tanya sedetail mana yang selebih daripada apa yang di depan mata dia. Tapi Allah, semua dalam perhatian Allah ditanya satu-satu. Allahu Rabbi. Kita tak maulah. Ini satu azab bagi mereka yang akan ditanya sedetail-detailnya. Kita tak minta supaya Allah hisaban yasira, ya Allah, mudahkan hisab kami ya Allah. Yasira, ringankan supaya mudah kita nak masuk syurga Allah. Dan yang keempat, yang ketiga, khulud finnar, kekal dalam api neraka, melainkan mereka ini bertaubat kepada Allah. Dan sabda Nabi lagi, sesungguhnya orang yang berzina itu didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan bernyala-nyala api neraka pada faraj mereka, dan ditarik atas muka mereka itu ke dalam api neraka. Maka sekian makhluk mengetahui dengan bau busuknya faraj mereka serta ditarik atas muka mereka ke dalam api neraka. Semua tahu, oh ini penzina masa dunia. Apabila mereka dimasukkan ke dalamnya, maka mereka diberi pakaian oleh malaikat beberapa baju rantai daripada api neraka. Baju rantai api, baju rantai api. Kita pakai baju nylon yang tak ada, duduk dalam bilik tak ada aircon, tak ada kipas, mengelupa. Bukan baju cotton sejuk. Ni baju yang jersey semua tu kan, dalam bilik yang tak ada aircon, mengelupa kita. Ini baju rantai. Jikalau dihantarkan satu baju rantai itu sebahagiannya ke atas gunung, nescaya terbakar gunung itu menjadi debu.
Rantai tadi yang menjadi pakaian kepada orang berzina, kalau dia letakkan di gunung, gunung akan hancur jadi debu. Mana betapa panasnya, seksanya mereka ini. Kemudian malaikat Zabanah itu disuruh memakukan kedua matanya dengan paku daripada api neraka. Dipaku mata dengan api. Kenapa kena paku? Kerana mereka menilik kepada yang haram. Berzina pasti haram. Satu, perbuatan zina. Ketiga, sebelum zina. Sebab itu kan, wala taqrabuz zina, ayat yang pertama kita baca. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Belum zina pun dah dilarang oleh Allah. Kenapa? Sebelum berzina, pertama sekali dia akan melihat aurat yang diharamkan. Dosa dah. Yang kita orang biasa ni tengok jauh-jauh pun dah kira haram. Ini kan lagi tengok aurat pun dah haram dah. Tengok aurat orang yang diharamkan oleh Allah. Isteri kita tak haram lah. Itu rezeki, nikmat Allah bagi. Tengok aurat dah haram dah. Pegang, tengok satu, pegang satu. Adakah mereka kalau melakukan hubungan tidak memegang? Biasa tuan-tuan sebut minum arak hanya satu dosa sahaja. Dosa besar tapi satu dosa sebab dia hanya minum. Pegang tak haram. Pegang botol arak tuan-tuan tak haram. Minum baru haram. Sebab apa? Yang disebutkan haram minum. Sebab pegang dia, kalau pegang tersentuh dengan arak, dia hanya najis basuh sahaja. Dia tak menjadi haram memegang, menyentuhnya. Sebab yang haram minum itu sebagai najis. Kalau kita pegang kena basuh, wajib basuh. Tapi berzina, tengok aurat dah haram. Berapa aurat dia tengok? Dari rambut sampai kaki. Seorang perempuan auratnya seluruh badan, muka dan tapak tangan saja yang dikecualikan. Sehelai rambut satu aurat. Rambut kita berapa banyak? Puluhan ribu, jutaan mungkin helaian, kita tak tahu jumlahnya banyak mana. Berapa kat situ juga. Kaki tangan semua sekali, itu baru tengok aurat. Pegang pula. Berzina mesti pegang, takkan tak pegang. Itu satu. Mata tengok satu, Allah Ta'ala. Dia dikatakan kat sini, matanya akan dipaku dengan api neraka. Kerana dia melihat benda yang haram. Dan dibelenggukan kedua tangan mereka seperti tangannya mencapaikan kepada yang haram. Ni tangan pegang benda haram. Suami pegang isteri, isteri pegang suami, pahala sepanjang masa. Sebab itu yang dihalalkan. Sebab itu kena selalu berpegang tangan suami isteri. Dapat pegang tangan dengan kasih sayang, gugur dosa-dosa seorang suami dan seorang isteri. Ini kan budaya yang perlu kita selalu huburkan. Sebab benda tu benda halal. Benda tanpa nikah haram. Terus saja haram. Tanpa nikah pegang sejangan sengaja dan merasai untuk pegang dengan sengaja untuk menekan kesukaan, untuk mengikut hawa nafsu, haram. Bukan haram kecil itu. Haram kecil, haram besar. Okey. Pegang tu dah haram dah. Dan dirantakkan kedua kakinya seperti ia berjalan kepada yang haram. Berjalan kepada yang haram. Ketahui dah benda tu haram. Itu dah bukan isteri kita. Kita pergi ke tempat itu, akhirnya perangai kita lah, sebut kita pula. Orang ini pergi ke tempat itu, kaki itu membawa kepada tempat maksiat. Maka bayangkanlah banyak dosa. Itu zina punya banyak, dia punya rantaian dosa tadi. Rantaian dosa tadi. Pergi ke satu tempat, nampak aurat, pegang aurat, nampak berderit-derit. Itu dia punya gambaran tentang apa kaitan dosanya itu. Jadi besar dia punya seksaannya, pedih. Dan satu riwayat lagi Nabi Allah menyebutkan bahawa sesiapa yang memenuhkan kedua matanya daripada yang haram, maka Allah Ta'ala memenuhkan kedua matanya pada hari kiamat dengan bara api neraka Jahannam. Susahnya lah hari ni tengok TV nampak aurat, pergi keluar pasar nampak aurat. Kita mohon pada Allah taubat. Kita mohon taubat istighfar banyak-banyak setiap hari. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Nak elak tak boleh. Nak elak tak boleh. Setiap hari nampak. Pergi sekolah nampak, pergi pasar nampak, pergi naik kapal terbang lagi nampak. Takkan nak pejam mata naik kapal terbang kan. naik kereta sendiri tak nampak lah sebab kita dengan isteri kita kan. Tapi naik benda awam, naik supermarket, mana ada supermarket tak ada orang dedah aurat. Semua banyak. Kebanyakan boleh katakan keluar rumah saja nampak aurat. Tak payah keluar rumah, tengok TV penuh dedah aurat. Kita istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita.
Nak elak tak boleh lah. Sesiapa yang berzina dengan seorang perempuan yang haram, maka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada kuburnya dalam keadaan dahaga. Dahaga satu, bertelanjang satu, serta menangis, dan keadaannya di dalam kesusahan, hitam mukanya, lehernya dirantai daripada api neraka, bajunya daripada belerang. Allah Ta'ala melaluinya sambil berkata dengan tidak akan mengampuninya dan diseksakan dengan siksaan yang amat pedih. Gambaran-gambaran siksaan. Allah kata kamu ni teruk no lah. Bagi nikmat tapi tak nak guna. Nikmat dah bagi dah bagi satu benda yang mudah untuk dapatkan nikmat, tetapi kamu mencari yang haram. Jadi Allah kata kamu ni tak akan aku ampunkan. Duduklah kamu dalam neraka jahanam. Wa'iyadzubillah min zalik. Dan lagi sabda Nabi SAW, maksudnya siapa yang berzina dengan perempuan yang bersuami. Hari ini berlaku dah. Dulu kita tengok bujang-bujang dia tangkap haluat. Bujang dengan bujang siapa? Remaja ni umur 24 tahun ditangkap dengan kekasih dia, teman lakinya, teman perempuannya. Hari ni bila tengok kat TV, kat TV pula kat Surabaya, seorang pasangan ditangkap berhaluat yang di mana perempuan dipercayai masih lagi bersuami, lelaki masih lagi ada isteri. Bukan satu berita, 2-3 berita dalam surah Abah, dalam YouTube, dalam berita harian online, dalam tulisan online. Dulu surah Abah je keluar. Dulu kan surah Abah, siapa baca surah Abah kat kedai minum baru baca, kat pejabat baru baca, orang tahu. Hari ni tak payah pergi mana-mana, buka je handphone, semua nampak. Dah ada isteri, masih lagi ada isteri, masih lagi ada anak, masih ada suami. Itulah kata tuan-tuan, apa yang ada pada pemikiran mereka sekarang di luar sana, di kalangan masyarakat kita, apa yang ada? Mereka ni orang Islam tak? Ya, Islam, tapi hanya nama. Mereka tak faham apa itu Islam. Mereka tak faham apa itu Islam. Yang dia tahu Islam ada 5 ya. Ingat ya, 5 saja. Ustaz saya kecil-kecil dulu ada seorang ustaz tu, dia ketua kampung je pun. Dia orang Jawa kan. Dia kata Islam ni, ramai orang Islam hanya 5 perkara je. Cap, nat, wen, ri, ti. Mengucap, itulah Islam. Sunat, itulah Islam. Tak sunat, tak jadi orang Islam. Padahal sunat je, sembahyang hidup juga. Wen, kahwin. Ketika kahwin, itulah Islam. Pakai songkok, pakai semua sekali depan masjid, dalam masjid mengucap asyhadu an la ilaha illallah sebagainya. Mesti ikut Islam. Kan lepas kahwin habis. Yang keempat, yang kenduri. Kenduri cara Islam, cari ustaz. Cari ustaz akan main lagi kan. Ustaz tolong doa selamat. Doa selamat. Tapi tak tahulah. Macam lepas kenduri apa dia buat? Satu ketika tuan-tuan, satu tempat lah, saya hadir satu masjid kenduri awal 5 Tulang Urus. Ustaz jangan datang sebab datang pukul 11 awal saya datang pada kahwin sebuah kampung bukan kampung lama dah ni, tahun 2024 itu. Datang ustaz, ustaz catering tak siap lagi sebab kampung kan catering hantar ke rumah. Kat kita ni kat dewan tak apa. Ustaz catering lama lagi ni, boleh tak ustaz baca tahlil sikit? Okeylah, kita doa tahlil. Kita baca doa tahlil lah. Tahlil, orang minta hajat kita tolong bacakan dia. Amin ya rabbal alamin. Kedengung bunyi muzik kat belakang saya, terkejut saya. Terus karaoke, kurang asam betul. Baru aku berdoa. Allah sedih betul. Kata ya Allah, baru habis berdoa ni, ya Allah selamatkanlah semua sekali semua. Terus je dengan karaoke ni, dengan apa. Saya kata tak apa lah. Minum satu gelas, tak maaf lah tuan, saya ada hal lain. Satu tempat di sebuah negeri mana jangan sebut. Sama juga, tengok karaoke, seorang makcik umur 50 tahun dengan kebaya ketat, agak-agak rasa macam mana tuan-tuan? Kenduri tu. Saya kata Allah Rabbi, mana kita ni Islam? Adakah Islam ni hanya 5 ni je? Cap, nat, wendrik, ti, mati. Masa mati Islam lah. Ustaz tolong uruskan jenazah saya, ustaz di rumah bapa saya, ustaz. Masa tu nak cari ustaz, baru nak uruskan jenazah sebab nak ikut Islam. Kenduri pun nak ikut kenduri. Semua itulah tuan-tuan. Inilah masyarakat kita lama dah benda ni. Saya ingat lagi kecil-kecil tahun 80-an. 80-an dah ustaz saya ni sekolah rendah dia cerita. Dah meninggal lah ustaz saya tu. Dia kata Islam ni jangan jadi 5 ni je. Islam ini je. Yang lain tak Islam ke? Kita kira hidup seluruhnya kena Islam.
udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke Islam keseluruhannya, bukan masa 5 ni, ke semua. Cara kita makan, cara dan sebagainya. Tapi masalah kita ni masih itulah tersekat di situ. Wallahu alam, adakah kerana mereka tak nak belajar ataupun belum mengetahui. Zaman dulu mungkin kita boleh fikir belum ketahui sebab tak ada kemudahan nak belajar. Tapi hari ini tak ada alasan untuk mengetahui hukum hakam. Segala-galanya fingertip je. Tik 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 dah dapat dah maklumat. Baik tuan-tuan. Baik. Ni dah disebutkan. Siapa yang seorang yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami adalah seksaan ke atas lelaki dan perempuan itu amat pedih. Kalau kat dunia mati. Kalau penzina perempuan, penzina bujang, dua-duanya akan kena rotan. Ditanya Allah, insya-Allah masih lagi hidup. Satu rotan bukan macam kita rotan yang kita nampak tu. Itu memanglah 10 pun pengsan dah. Yang ini yang menghukuman, yang mengikut syariat. Masih lagi hidup insya-Allah. Tapi yang bagi perempuan, laki dan perempuan yang sudah bernikah, yang sudah ada suami, hukumannya mati kat dunia. Rejam sampai mati. Maknanya baling tu sampai mati lah. Dahlah seksa ke akhirat nanti. Kalau dia bertaubat sebelum mati, insya-Allah Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau tak bertaubat, tapi biasanya tuan-tuan, orang yang sakit ni mesti taubat ya Allah, taubat ya Allah. Jadi seksa kat dunia sahaja. Di akhirat nanti Allah akan beri keampunan. Tapi kalau dia tidak diseksa kat dunia, tak dihukum kat dunia, ni amat pedihlah seksaannya di akhirat nanti. Maka apabila pada hari kiamat Allah Ta'ala menghukumkan atas lelaki ini, sekalian kebajikannya diserahkan kepada suaminya. Lelaki berzina dengan seorang perempuan. Lelaki tadi yang berzina dengan perempuan yang ada suami, kebajikan lelaki tadi akan pindah kepada suami perempuan tersebut. Banyak mana dia punya bajikannya, terpulanglah kepada banyak mana amalnya. Maka ia mengambilnya dan disuruhkan menanggung segala dosa, kemudian daripada dihalau ke api neraka. Pula dosa suami pada perempuan tadi akan pindah kepada lelaki yang berzina dengan isterinya. Maknanya dirinya tak ada apa-apa dah sekali berzina. Sekali hari ini wallahu alam. Sekalian yang tersebut itu jika tiada diketahui oleh suaminya. Ni tuan-tuan, kalaulah lelaki yang berzina dengan suami dengan isteri dengan perempuan yang bersuami, tetapi suami kepada perempuan tadi tak tahu. Ini pun sama juga berlaku hari ini. Banyak berlaku. Nak ngeri tuan-tuan, tengok ngerinya rasa. Takut sangat. Takut apa? Benda itu di keliling kita. Dulu kecil-kecil kalau kita cerita tentang maaf sebut tentang hubungan laki dengan laki. Oh, ini negara barat, negara Amerika, negara Eropah semua sekali. Tengok LGBT kan. Eropah. Ini budaya kuning, budaya barat. Hari ini depan mata kita. Transgender, dulu kita Allah, ini semua luar negara. Hari ini transgender depan mata kita. Transgender kan pemindahan tukar jantina. Depan mata kita. Dulu kata ni, boleh kejadi laki dengan isteri orang dengan perempuan, suami orang. Itu luar barat, itu budaya dia, budaya orang barat. Tuan-tuan, hari ni depan mata, kadang-kadang sebelah kita je. Itu dia. Kebimbangan yang perlu kita ambil perhatian lah. Jangan sampai zuriat kita terlibat dengan perkara-perkara yang sedemikian ini. Baik. Jika suaminya tak tahu, maka suaminya tadi akan dapat kebajikan lelaki yang berzina dengan isterinya dan dosanya akan pindah. Jika ia mengetahui bahawa isterinya berbuat zina sedangkan ia diam sahaja. Suami tadi tahu isterinya ada hubungan dengan lelaki lain. Hubungan bukan setakat hubungan kerja je, hubungan lebih daripada itu. Tapi dia tak tegur, tak sebagainya. Maka Allah Ta'ala mengharamkan syurga bagi suaminya. Kerana Allah Ta'ala telah pun menyuratkan dalam pintu syurga itu, engkau wahai syurga diharamkan masuk kepadamu bagi orang yang mengetahui perbuatan jahat isi rumahnya. Namanya dayus. Kalaulah suami tahu perbuatan isterinya, dia tidak menegur, tidak nak membetulkan dan seumpamanya, dan membiarkan, dalam erti kata reda dengan apa yang berlaku, maka lelaki ini dikira sebagai dayus. Siapa dayus tidak masuk syurga. Allah haramkan syurga menerima lelaki yang dayus. Kan? Baru ni dalam YouTube, dalam Instagram pun ada kan? Seorang suami balik melihat isterinya sedang bersama dengan orang lain. Allahu Rabbi. Menangis suami itu kan. Menangis. Dia cari kerja, banyak duit rupanya itu berlaku. Kalau
Tak tahu apa cerita selanjutnya sebab dia punya videonya hanya setakat 20 saat 30 saat saja. Ini yang berlaku hari ini. Banyak berlaku. Kita doa pada Allah tuan-tuan. Kita tak mampu nak menghadapi tanpa dengan pertolongan Allah. Kita kena banyak berdoa pada Allah. Kita satu hal, anak isteri kita tinggal kerja, kita tak tahu apa yang berlaku di belakang kita. Kita bekerja pukul 8 sampai pukul 5. Isteri kita kerja di satu tempat lain. Kita tak nampak depan mata. Anak kita pergi tempat lain, bekerja satu tempat, belajar satu tempat, pun tak nampak. Tak boleh nak pantau dengan sepanjang masa 24 jam. Maka kita kena mohon pada Allah. Selalu kena mohon pada Allah. Minta pertolongan dan serahkan kepada Allah urusan kita. Mudah-mudahan Allah akan bantu kita dalam menjaga segala urusan kita di dunia ini. Dan jika ia menyukai perbuatan itu, kalaulah suami tadi suka pula, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Kerana 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan sekalian gunung ganang melaknat orang yang berzina dengan orang yang dayus. Disebutkan tadi dahsyatnya orang berzina ini. Makhluk di seluruh dunia, seluruh langit dan bumi akan melaknat. Apalah sama juga dengan orang yang dayus, seorang suami yang membiarkan isteri rumah tangganya melakukan maksiat. Maka dia juga akan dilaknat oleh seluruh alam ini. Bayangkan tuan-tuan, alam di antara langit dan bumi berapa banyak makhluk. Dalam langit 7 lapis langit itu berapa banyak makhluk. 7 lapis bumi berapa banyak makhluk. Semuanya itu akan melaknat kerana mereka ini dilaknat oleh Allah. Maka makhluk juga akan melaknat seperti mana Allah laknat mereka. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebagai satu peringatan kepada kita semua, bukan kita buat, tetapi kita nak mohon pada Allah. Bukan kita saja yang terhindar daripada perbuatan ini. Kita nak zuriat kita keseluruhan dan seluruh muslimin dan muslimat mengetahui tentang apa balasan dosa ini yang sangat mengerikan, supaya mereka juga akan menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. InsyaAllah tuan-tuan, ada sikit lagi tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Masih lagi ada 5-6 perkara berkaitan dengan balasan perbuatan zina ini. Minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, dan kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zukkina minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fayafuzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggungan